Okey, D dengan E ni banyak kuasa 2 lah. Tadi sebenarnya saya ada benda nak explain tentang yang kuasa 2 ni, square ni. Okey, kita tengok yang pertama dulu ni. Saya bagi dua lah. Satu ini adalah ellipse, yang kedua ini adalah circle. Okey, C ni dah bagi siap-siap. C ni kalau kita lihat dia punya function dia punya Z ni. Okey, Z dia ni nak cerita. Z dia ni, dia punya range dia, Z ni lebih besar atas 90 ya. Sebab apa? Dia Z ni adalah positif. Okey, tapi dalam kita punya ni, paling dia sama konsep macam lon yang hari tu. Dalam ni paling, sebab apa? Dia adalah 36 tolak benda yang kuasa 2. Ni dua-dua kuasa 2 kan. Ni kalau saya tulis balik ni, saya bagi contoh yang ni lah. Benda ni yang ni sama ya. So fxy sama dengan square root 36 tolak 9x squared plus 4y squared. Kalau saya buat bracket dekat sini, ini adalah nilai positif. Dia tak akan jadi negatif. Bila tak akan jadi negatif, maksudnya 36 ni dia hanya boleh tolak je. Dia tak akan jadi lebih besar dari 36. Dia tak akan jadi 37. Dia tak akan jadi 38. Dia tak akan jadi 39. Betul tak? Sebab apa? Dia mesti tolak. Sebab apa? Sini semuanya adalah positif. Kalau sini X ni tak ada kuasa 2, okey, kita boleh consider dia lebih besar dari 30 daripada 36. Tapi dalam kes ni, dua-dua ni lah, ni sama juga. Dia adalah positif. Bila positif, maksudnya dia akan, ini paling besar, 36 lah yang paling besar. Jadi yang paling besar dekat sini adalah set 36. Maksudnya dia mesti, inilah set 36 ni adalah 6 lah. Okey, ni konsep macam mana kita nak dia. Ini yang masa yang lon tu. Jadi Z awak ni tadi ada dua syarat dia. Yang pertama, Z mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Yang kedua, Z lebih kecil atau sama dengan 36. So kita combine inequalities kat sini. Z kita adalah dari 0 sampai 6. Macam tu Sampai ni saya terang sekali dia punya range lah. Biasa domain tak ada masalah. Okay, domain sebab kita tengok XY sahaja dan ingat restriction tu. Tapi range memang kena berfikir sikit. Kenapa yang macam ni? Kenapa dia ni? Dia kalau tolak ni tak boleh ni. Dia macam tu Okay, that's why C yang saya pilih adalah dari 0 sampai 6 sahaja. Apa jadi kalau lebih? Kita boleh try buat. Kalau lebih, katalah tak percaya juga, kita buat 7. Apa jadi nanti? Tapi sekarang kita buat dari C dari 0 sampai 6. Saya akan buat soalan yang pertama dulu. Yang ni, ini adalah ellipse. Nanti yang untuk yang kedua ni, awak buat sendiri benda yang sama sahaja. Okay, awak akan dapat circle. Level curve dia adalah circle. Okay, ellipse saya buat 36 minus 9x squared minus 4y squared. So saya tulis dia adalah square root 36 minus 9x squared minus 4y squared lah. Betul lah. Double check. Equal to C. So C kita pilih tadi apa tadi? C sama dengan 0, 2, 4, 6. So dia mesti, C ni dia mesti dalam range 0 sampai 6 sajalah. Macam dalam kes ni saya dah minta, saya dah tulis C awak dari 0 sampai 6. Okey, kemudian kita masuk je lah. C equal to 0. C equal to 0, kita ada square root
36 minus 9x squared minus 4y squared equal to 0. Jadi ini square root ni semua penuh dekat sini, jadi awak boleh kuasa 2 kan lah. Okey, ni saya tunjuk mula-mula lah, nanti kemudian saya tak tunjuk dah lah, awak square root je lah. So bila saya buka, saya ada 36 tolak 9x kuasa 2 tolak 4y kuasa 2 sama dengan kosong lah. Jadi kalau saya pindah yang tak nak ada negatif nanti susah, pindah ke sini dan stay yang 36 kat sini, saya tukar dia punya kedudukan. Saya ada 9x squared plus 4y squared equal to 36. Okay. Okay, bila macam ni macam tadi boleh ganti nilai lah. So x equal to 0, x equal to 0, saya ada 4y squared equal to 36. So y squared equal to 36 bagi 4, 9 lah. So y equal to plus minus 3, y equal to 0. Jadi kita ada y equal to 0, so kita ada 9x squared equal to 36. So x squared equal to 36 bagi 9 berapa? 4. So x equal to plus minus 2. Boleh sketch lah dia punya tu, tapi saya sketch kejap lagi lah. Ok, saya buat semua dulu dan kita tengok dia punya sketch dia punya sketching ni macam mana, nak sketch dia macam mana ya. Okey, dah cukup dah semua sampai 6. So kalau kita perhatikan ini panjang sikit lah dia punya ni, tapi kalau boleh shortcut tu boleh buat terus macam ni, boleh terus dapat calculator kan. So kira terus lah. Okey, kalau kita perhatikan dekat 6 ni, saya tak carilah sebab apa, ini kita tahu dia adalah pada 0, 0. Okey, saya nak tunjuk tadi kenapa kalau lebih ataupun kurang daripada range tu tadi dia tak sesuai. Saya ambil kalau kita lebih ya, contoh kita ambil pada c equal to 7. Okey, c equal to 7, kita ada 36 tolak 9x squared tolak 4y squared kan equal to 7. Okay, kuasa 2 kan, kita ada 36 tolak 9x squared tolak 4y squared equal to 49 kan. So macam tadi pindahkan, so kita ada 9x squared plus 4y squared equal to 36 tolak 49 negatif 13. Tengok, perhatikan, ini menyalahi dia punya konsep matematik. Sebab apa? Semua dekat sini adalah square. So 9 ni semua positif. 9 x squared ni positif, plus pula tu 4y squared. Jadi of course lah sini semuanya adalah bernilai positif. Bagaimana kita boleh samakan dengan yang bernilai negatif? Betul tak? So situ dah salah dia punya, dia tak satisfy dekat sini lah. So of course lah dia tak akan sama. That's why bila lebih daripada range tu, dia memang akan salah dekat situ, tak boleh nak kira pun. Okay, sebab tu situ kita kena ambil dalam range dia. Okay, alright, macam ni C sama dengan 7 tak boleh, dia out of range dan kita tak boleh guna pun sebenarnya. Okay, jadi sekarang saya nak sketch dia punya
dia punya apa ni, graf dia. Okay. Awak tak payah risau dengan dia pecahan 20/9. Masuk kalkulator je awak akan tahu nilai dia. Kita buat anggaran saja, kita bukan nak tepat sangat lah. Dia punya tu nama pun sketching ya. Okay, kita akan sketch. Nak start dari mana pun tak kisahlah. Katalah kita start dari C equal to 0 dulu. Kita ada Y 3, X 2. So Y kita adalah 3, X kita adalah 2. Okay, ellipse yang macam ni lah. Okey, bila C equal to 2, kita ada cert 8 dengan cert 32/9. Ini saya masukkan. Tengok ya, kalau saya ada salah kira tu, betulkanlah dekat situ ya. Saya cari yang saya dah buat, tak ada pula. Saya buat guna C yang berbeza, tapi tak apa, cara dia sama saja. So cert 8 2.82 ya. Bawah sikit lah, katalah ni 1 2 3, ni 1 2. Saya buat anggaran saja. So ni berapa? 2.82 lah. 2.82 dah dekat dengan 3 sini. Okay, apa tadi lagi? Satu lagi cert 32/9. So cert 1.9 sini lah, 1.88. Okay, betul lah. Kejap saya betulkan. Okey, ni pula. Boleh lah tu. Okey, C sama dengan 4. Saya ada cert 5, betul tak? 20 bagi 4, 5. Okey, cert 5 2.2 something lah. Dia punya ni 2.2 something, katalah dekat sini. Okey, satu lagi ni pula 20 bagi 9, 1.5 sini. Awak kira ya, kalau saya ada salah tu awak betulkanlah sendiri ya. Okey, last sekali adalah 00. Okey, ada orang kata tak penting 00 ni, setakat nak letak 00 je. Tapi bila kita nak lakukan 3D, actually penting 00 ni sebab kita nak tahu nilai maksimum atau minimum graf 3D tu dekat mana. So awak boleh letaklah 3 sini berapa ni? Ini tadi set 8 set 8, set 5, 0. Okay, yang ni pula ini berapa tadi? Set 20/9. Tulis. Tapi saya plot dekat sini. Ini adalah C equal to 6. Okay, ini adalah C equal to 4. Ini adalah C equal to 2. Dan yang ni adalah C equal to 0. Okay, dia macam tu. Ni ellipse ni. Yang satu lagi tu pun sama juga cara dia. Lain lagi senang lah sebab ini adalah circle. Okey, akhir sekali. Okey, ni saya buat tambahan sikit sebab saya nak tunjuk yang bentuk macam ni pun kita boleh cari juga. Cuma ni kita ada work yang perlu kita buat di mana yang ni sebenarnya adalah sama dengan X kuasa 2 dengan 2X ni awak guna completing the square, di mana kalau completing the square kita ada ini adalah tolak 2X so 2 kali X tolak 1 lah, sebab ni bahagi 2, ni bahagi dengan 2 2X bahagi dengan 2.
Okey, ini adalah tolak 1. Buat tolak dengan 1 lah. Okey, tambah y kuasa 2. Kalau tak ingat macam mana completing the square tu, awak kena refer max 2 dulu. Ada kita buat completing the square lah. Okey. Bila dah ada yang ni, so saya tulis, nak bagi senang, saya tulis balik jadi dalam bentuk x tolak 1 kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 1. Ini actually ni bulatan. Sebab ni ada ini tolak 1 ni jangan risau lah. Sebab nanti bila C kan kita ada nilai kan. So bila kita ada nilai nanti, ini kita boleh bawa ke belah kanan tu lah. Okey, ini kalau kita nak cari dia punya range. Okey, Z kita, kalau kita, macam yang saya terangkan semalam, Z kita ni depends pada kita punya keseluruhan function. So ingat semalam ke sini kalau ada yang tambah 3 tu kan. Jadi sini pula kita ada tolak 1. So bila ada tolak 1, maksudnya graf awak ni, circle ni, kita punya graf tu, kita punya Z tu, range dia tu, dia paling dia ada anjakan negatif 1 dekat sini. Maksudnya awak punya Z ni dekat sini, ini semua nilai positif tapi sebab dia ada negatif 1 dekat sini, so Z awak ni dia boleh juga jadi negatif 1. Tapi dia awak tak akan dapatlah dia sebagai negatif 2 sebab ni semuanya adalah positif. Kalau ni tak ada, ni tak ada, okey, dia akan jadi semua nilai positif kan, sebab semua kuasa 2. Tapi sekarang kita ada negatif 1 kat sini, maksudnya ni paling minimum dia kosong kan. So bila dia ada anjakan negatif 1 tu, so Z tu boleh jadi paling minimum dia adalah negatif 1. So Z awak sekarang ni lebih besar atau sama, dia kan kalau tak asal dia lebih besar atau sama dengan kosong kan. Tapi sebab ada negatif 1 dekat sini, so Z greater and equal to negatif 1. Z is real number. Okey. Jadi Z ni bergantung pada C, kita nak pilih C mesti lebih besar atau sama dengan, pilih ni lebih besar sama dengan negatif 1 lah. Katalah saya pilih C sama dengan negatif 1 lah. Negatif 1 0 1 2 salah. Dia itu adalah lebih besar atau lebih besar daripada negatif 1. Okey, macam tu kalau awak ambil negatif 2 macam tadilah kesnya, awak tak akan dapat nak solve soalan nak solve dia punya nilai, dia tak memenuhi condition yang positif tu. Okey, jadi kita tengok one by one dengan syarat dapat yang ni je lah. Apa peranan yang X tolak 1 ni? Peranan X tolak 1 tu pada awak punya, tengok dia punya center dia. Biasa kita letak kosong-kosong kan, tapi sekarang ada negatif 1, so tengok center dia lah. Okey, saya tunjuk macam mana. Saya tunjuk dua cara. Pertama, kalau kita guna cara tengok circle lah, yang biasa saya guna memang tengok circle tu lah, sebabnya kita dah biasa di circle ni, tapi center dia lain. Tapi kalau kita tak boleh baca yang tu, pertama awak kena tahu ini adalah circle. Okay, yang kedua, kena pandai kena pandai anggaran jarak tu dengan dia punya apa tu nama dia, dia punya radius dia tu, kena pandai anjakkan macam tu. Okay, so kita start dengan C equal to negative 1 dulu. C equal to negative 1, kita ada X minus 1. Dia X minus 1 ni sama dengan C, saya tak tulis balik lah. Squared plus Y squared equal to negative 1. Tolak 1 sama dengan negatif 1 kan. Tu yang saya kata ni tadi, tak payah risau. Nanti bila kita ada C tu, kita boleh bawa ke kanan je lah. So yang tinggal adalah X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 0. Okay, ini kalau ini saya bukan nak sketch dekat sini, saya tunjuk macam tadi lah. Kalau kita nak sketch guna formula ni tadi, ni formula ni tadi, maksudnya X tolak H, so center dia Y tolak K.
K ni kosong lah kan. So center dia pada 1, 0. Maksudnya dekat sini X awak center ni adalah pada 1, 0. X1, Y0. Sinilah, bukan dekat sini bulatannya. Okey, boleh faham? Okey, salah. C equal to 1 ya. So tengok C equal to 0 pula. When C equal to 0, okey, kita ada X minus 1 squared plus Y squared equal to equal lagi minus 1 minus 1 equal to 0. So kita ada sini, gantikan, bawa ke sana lah. X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Okey, kalau kita guna cara yang pertama ni tadi, senang je. Okey, so dia adalah bulatan pada radius radius pula, center 1, 0 ni tadi, dengan radiusnya adalah 1. So awak punya bulatan ni dekat sini lah. Ini sentuh gitu. Sebab apa? Radius dia jarak dari center ke sini, ini adalah 1. Sini juga adalah 1, bawah juga adalah 1 lah, semua tu ya. Jadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ganti nilai macam yang saya cerita tadi tu lah, yang tak jadi tadi. So kalau kita ganti nilai, maksudnya saya ganti nilai Y equal to 0 dekat sini. So when Y equal to 0, saya dapat X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 1. So X sama dengan 2. Betul tak? Bila Y kosong, X awak 2 lah, sebab dia tambah 1 ni, 1 kat sini. So 2. Betul? Dekat situ. Okay. Kalau ganti nilai lah, when X equal to 0. So when X equal to 0, kita ada X equal to 0 kat sini, kita ada negative 1 squared plus Y squared equal to 1. So awak akan dapat Y equal to 0. Okey, betul tak? Y equal to 0. Betul dekat sini. So macam itulah. Macam itulah. Nak dapat yang X dekat sini ni, awak kena cari bila X1 lah, jangan cari X0 pula. Nak dapat ni kan, yang kat sini ni berapa ni, cari bila X1 lah. When X equal to 1. Sebab apa? Titik awak sekarang dekat 1. Tapi bayangkan kita tak tahu titik kan, masukkan Y dengan X je lah. X sama dengan 1. So kita ada negative 1 squared plus X sama dengan 1 negative 1 squared. Bila masuk X sama dengan 1 dalam ni, kita akan dapat kosong lah kat sini. Kosong kuasa 2 kosong lah. So kita akan dapat Y kuasa 2 sama dengan 1. Y sama dengan campur tolak 1. Betul tak? Y sama dengan campur tolak 1. Macam tu. Sebab apa? Jarak dari sini ke sini 1 kan. Okey. Dan seterusnya nilainya berapa ya? Saya nak seterusnya saya lukis dia punya ni je lah ya. Kiranya lepas tu nanti awak tentukan sendirilah bila C sama dengan berapa ni, 1, berapa dia punya nilai lah. Bila C sama dengan 2, berapa dia punya nilai ni lah. Okay, kalau saya masuk jugalah, senang. C sama dengan 1, saya ada X tolak 1, saya guna cara yang pertama, tambah Y kuasa 2 sama dengan tolak 1 sama dengan 1. So saya ada X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 2. Yang ni saya ada X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan set 2 bahagi dengan 2. Samalah dekat sini, X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2. So X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 3. So X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan set 3 kuasa 2. So set 2 ni
1.4 kan. Maksudnya dia dari center dia dah dekat sini, 1.4 besar sikit lah daripada sini. So kena tengok lah nilai ni kat sini berapa awak agak dia punya tu ya. Oops. Okay. Satu lagi set 3 1.7. Gitu. Okay. Label lah, label. Okey, ni saya nak bagi tahu nak bagi tahu sikitlah tentang apa set 2 kuasa 2 ni, sebab mungkin awak dah tahu, memang ramai yang dah tahu dah, tapi saya kena explain juga sebab biasanya setiap SEM mesti ada yang tak tahu kenapa pula kena set 2 kuasa 2. Okey, satu yang kita kena tahu sebab nombor so 4, sebab kita nak jadikan dari nombor biasa, okey, nombor biasa sahaja ke kuasa 2. Sebab kita nak R kuasa 2 ni kan, kita nak R kuasa 2, R square. Sebab tu kita perlukan kuasa 2 square tu dekat situ. Sedangkan nombor asal dia bukan kan. So 4, kalau 4 ni kita nampak, oh 4 adalah 2 kuasa 2, betul tak? Betul tak? 4 sama dengan 2 kuasa 2. Tapi sebab apa kita tahu 2 kuasa 2 4? Sama juga dengan 9, 3 kuasa 2, betul tak? Tapi bila nombor biasa, contoh 5, 5 bukan, macam mana pula nak dapat 5 kuasa 2? Dia sebenarnya dari 4 ni sebenarnya dari set 4 kuasa 2, betul? Set 4 adalah 2, that's why 4 ni 2 kuasa 2. 9 juga adalah set 9 kuasa 2. Set 9 adalah 3. Jadi kalau dah 5 ni, mestilah set 5 kuasa 2. Atau kalau nak nampak contoh, 5, set 5 adalah 51/2 kuasa 2. Potong-potong, dapat semula dia adalah 5. Okey, ini tentang kuasa 2 dekat sini. Okey, last sekali plot, awak dah masukkan, gantikan nilai dekat sini. Jangan lupa label ya. Label sebab kita tak tahulah yang mana satu dia punya ni. So ini C sama dengan berapa ni? Negatif 1 Label ni penting especially bila kita nak masuk dalam 3D. So kita kena tahu, oh C negatif 1, C tu nanti dia jadi Z dekat 3D. C negatif 1 ni adalah dekat bawah. Gitulah. Ini C equal to 0. Ini adalah C equal to 1. Ini adalah C equal to 2. Okey, itu tentang label curve. So terima kasih.